Hello, selamat petang everyone. Bertemu kembali dalam live yang seterusnya. Apa khabar semua? Happy Monday everyone. Okay, hopefully tak ada yang merasakan bahawa Monday blues kah, or maybe rasa tak ada mood pada hari Isnin ini. Okay, ceria-ceriakan diri anda, ceria-ceriakan momentum anda, kerana anda harus meneruskan kerja anda, momentum anda pada petang ini tuan-puan. Okay, so seperti biasa, another day, another every life daripada saya. Alright, so jadi sebelum itu saya nak perkenalkan nama diri saya. Nama saya Roy. Saya merupakan koordinator di Raya Khas Auto Hub. Kepakaran saya adalah membantu orang ramai yang mempunyai masalah ingin menjual kereta lama mereka, ataupun takut ditipu, takut di scam. Okay, sewaktu ingin mencari kereta baru. Saya menawarkan pelbagai jenis kenderaan pada kualiti yang global, waranti yang selesa melalui konsep pendekatan 3A tuan-puan. Okey. So jadi petang ini adalah satu sesi perkongsian yang sangat penting bagi saya tuan-puan. Kerana pagi tadi kan saya pun terfikir apa selalunya mungkin masalah ataupun roadblock ataupun daripada segi problem yang dihadapi oleh kebanyakan tuan-puan ataupun kebanyakan customer kami ataupun yang biasa yang ada sewaktu ingin mengapply loan untuk mendapatkan pinjaman dan sebagainya. So jadi petang ini saya akan cuba sehabis baik untuk bantu tuan-puan untuk memberi sedikit pemahaman, untuk memberi sedikit understanding berkenaan dengan apakah sistem, okey, apakah dan bagaimana sistem bank ini dan juga dokumen-dokumen yang mereka perlukan sewaktu ingin nak membeli kenderaan. So jadi saya rasa tuan-puan, perkara ini sangat penting dan mustahak untuk tuan-puan tahu, okey, whereby if you want to buy any car, okay, you want to purchase any vehicle, first things first, you need to know apakah requirement ataupun apakah terms and condition, okay, daripada segi documentation dan sebagainya. Ini adalah sangat penting before tuan-puan boleh proceed untuk membeli kenderaan. Okay, sebelum itu saya nak shout out kepada Mr. Syamil Lutfi. Hello, thank you so much petang ini kerana join kami. A big of round of applause to you, Tuan Syamil, thank you so much for tuning in. Okay, kami sangat appreciate tuan-puan boleh join kami pada petang ini. Tuan Syamil boleh join kami pada petang ini. Sangat-sangat appreciate. Thank you so much. Keep on following us. Okay, dekat Raya Khas Auto Hub punya official FB page. Baik. So sebelum itu, saya nak kongsikan sedikit a little bit of shout out berkenaan dengan RK Affiliate Program. Jangan lupa tuan-puan, RK Affiliate Program ini ditujukan khas kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, yang ingin nak tambah pendapatan, yang nak dapatkan pocket money, nak ubah hidup, okay, nak dapatkan income yang lebih baik. So this is a good opportunity for you guys. RK Affiliate Program, jangan lupa, ini adalah dengan hanya word of mouth, dengan hanya memperkenalkan saja tuan-puan. Sangat mudah. Tak payah nak pergi promote barang, tak payah nak pergi buat daripada rumah ke rumah. No, kami hanya just perlukan anda punya recommendation. Anda ada kawan, anda ada family, anda ada cousin, relative yang ingin nak mencari kenderaan, Alphard kah, Toyota Harrier kah, whatever kenderaan yang mereka nak cari, just hanya perkenalkan saja kepada kami, kepada tim kami, dan kami akan bantu from A to Z. Okay, so ini adalah program RK Affiliate yang sangat mudah, senang tuan-puan. 4 angka untuk satu deal. 4 angka untuk satu deal, di mana tuan-puan akan dibagi reward, akan dibagi insentif, akan dibagi commissions setiap kenderaan yang tuan-puan introduce ataupun yang tuan-puan bawakan kepada pihak kami. Kami akan lakukan secara transparent, secara jujur daripada A to Z. Saya dah selindung tuan-puan. Don't worry, kami akan buatnya secara profesional. Baik. Okay, so boleh. Okay, now berbalik kepada topik kita pada petang ini. Sangat penting saya nak share. Saya rasa topik ini pun akan menjadi satu topik perbincangan yang mungkin boleh memberi manfaat ataupun kita berkongsi idea bagaimanakah in the future kalau tuan-puan nak mencari kereta ataupun tuan-puan nak mendapatkan kenderaan yang tuan-puan suka. So what are the requirements yang tuan-puan kena jaga dan juga kena get ready supaya pihak bank boleh membuat permohonan tuan-puan dengan begitu pantas dan juga dengan begitu senang. Okey, yang pertama sekali tuan-puan, yang paling penting tuan-puan, okey, kena ingat kalau bagi yang bekerja,
Okey, bagi yang bekerja ataupun yang menjalankan perniagaan, perkara yang penting, dokumen yang paling penting yang tuan-puan kena sediakan adalah income statement. Okey, income statement ni adalah adalah statement penyata pendapatan tuan-puan. Tak kisahlah tuan-puan bekerja dengan agensi kerajaan ataupun agensi swasta ataupun tuan-puan bekerja sendiri, ataupun mungkin under contract dan sebagainya, pastinya tuan-puan akan dapat employment contract ataupun mungkin penyata pendapatan, penyata gaji dan sebagainya, betul? So, penting sangat tuan-puan untuk simpan ini. Simpankan penyata pendapatan tuan-puan. Income statement tuan-puan kena simpan. Kalau tuan-puan tidak simpan, macam mana tuan-puan nak submit dekat bank untuk buat untuk buat permohonan pinjaman dan sebagainya. So, dokumen ini sangat penting. So, sekurang-kurangnya tuan-puan kena simpan at least 6 bulan. 6 bulan penyata pendapatan, yang latest, yang terkini. Selain daripada income statement, tuan-puan kena juga simpan at least penyata, contohnya penyata bank. Penyata bank pun penting juga tuan-puan. Kalau bagi yang mungkin ada menerima gaji, contohnya menerima gaji dan duit tuan-puan masuk ke dalam akaun bank. So, penyata bank tersebut pun diperlukan. Selain daripada penyata gaji, penyata pendapatan, penyata bank pun kena. So, benda ini berkait rapat tuan-puan. Kalau tidak ada penyata, kalau tidak ada income statement, bagaimana bank nak membuktikan bahawa tuan-puan bekerja? Bagaimana bank nak membuktikan bahawa tuan-puan adalah menerima pendapatan untuk tuan-puan nak beli kereta ataupun rumah dan sebagainya. So, penting kena ada income statement. Income statement kena at least 6 bulan tuan-puan. So, kebanyakan kenapa bank selalu susah nak proses ataupun susah nak buat dia punya processing. Adalah disebabkan kadang-kadang penyata bank tidak lengkap. Jadi tuan-puan kena take note dan juga kena hati-hati dan juga pastikan bahawa at least income statement ataupun penyata gaji, penyata pendapatan harus ada minimum 6 bulan. So ini yang pertama. Yang kedua tuan-puan, sometimes apabila bank dia dah menerima dokumen kita, IC, driving license, income statement, penyata gaji, penyata bank dan sebagainya. Kita semua dah bagi dah. Cantik. Dan apabila pergi kepada yang seterusnya adalah berkenaan dengan guarantor. Jadi saya faham ramai tuan-puan mungkin ada yang menghadapi masalah untuk mencari guarantor. So sebab itu tuan-puan, kalau kita nak mencari guarantor, biarlah guarantor yang kita kenal ataupun yang paling baik sekali adalah di kalangan adik-beradik, ahli keluarga. Kalau yang berpasangan, either one of suami ataupun isteri boleh menjadi guarantor. Ini adalah benda yang selalu wajib pihak bank akan minta tuan-puan. So, kita kena get ready. So, guarantor ini sangat-sangat penting tuan-puan. Kalau sekiranya untuk tuan-puan nak mendapat support, untuk mendapatkan satu sokongan yang lebih baik, untuk permohonan pinjaman tuan-puan tadi tu. So, biasanya bank akan minta guarantor supaya boleh memberi satu impact atau memberi satu weight, satu pemberat kepada permohonan tuan-puan. So, ada juga tuan-puan dalam kes-kes yang tertentu, bila mana customer roadblock, bila submit loan bank sangkut. Kenapa sangkut tuan-puan? Kerana nama guarantor tidak dapat digunakan. Jadi ini adalah juga satu masalah, punca masalah kenapa loan tak lulus. Nama guarantor yang diberi tak dapat digunakan. Contoh tuan-puan, sometimes kadang-kadang kita ni tak perasan. Dulu-dulu kita pernah guna nama kita untuk memberi pinjaman ataupun menjadi penjamin kepada loan kawan kita, ataupun ahli keluarga kita dan sebagainya. Dan suddenly apabila mungkin tuan-puan tidak mengetahui, yang peminjam tu mungkin dia tak bayar, ataupun mungkin dia ada masalah sedikit daripada segi pembayaran. So last nama tuan-puan yang sangkut. Jadi ini yang sangat bahaya sekali tuan-puan. Nama guarantor tuan-puan kena jaga. Sometimes kalau ada siapa-siapa nak pinjam nama tuan-puan untuk jadi guarantor, jadi penjamin, pastikan tuan-puan tahu siapa orang yang tuan-puan nak bagi pinjam tu. Jangan hanya bagi IC, bagi nama macam tu saja tuan-puan. Lepas tu pergi ke tempat institusi pinjaman tu, tutup mata, sign macam tu saja tuan-puan. Aduh, sayang tuan-puan. Sometimes bila kita dah terlalu alpa, kalau kita tidak tahu nama kita dah digunakan untuk proses guarantor untuk orang lain dan sebagainya, nanti last nama kita pula yang tak dapat nak buat pinjaman.
Jadi kena take note benda ni tuan-tuan. Kena peka ataupun kena sensitif berkenaan dengan guarantor ni tuan-tuan. So dan juga lagi satu, kalau menggunakan suami isteri, kalau isteri nak jadi nak memohon okey, suami nak menjadi guarantor, so pastikan mendapat kebenaran dulu dengan pasangan dan pastikan bahawa pasangan tuan-puan juga mempunyai komitmen yang rendah. So jadi kena ada mutual understanding lah tuan-puan, kena ada mutual understanding, okey, untuk menjadi guarantor supaya benda ini boleh menjadi pemberat, okey, menjadi weightage, carry weight kepada permohonan tuan-puan apabila apply loan nanti. Okey, boleh-boleh. So, faktor yang kedua, guarantor sangat-sangat penting. Jangan lupa dan please take note berkenaan dengan guarantor ni. Siapa guarantor dan juga pastikan guarantor ni boleh support tuan-puan semasa apply loan. Okey, boleh-boleh. Alright, yang ketiga tuan-puan, kalau bagi yang berbisnes, bagi yang berbisnes, saya faham kadang-kadang kami pun jumpa juga customer-customer yang mungkin dah buat perniagaan secara kecil-kecilan. Okey, mungkin dah buat dalam 3 tahun, 4 tahun. Tapi masalahnya tuan-puan, perniagaan itu tidak didaftarkan. Ini adalah yang sangat sayang sekali. So, jadi income yang dapat selalu simpan dekat di bawah bantal. So, semua cash, simpan kat rumah. Lepas tu nanti kalau rumah hangus, habislah duit semua. Kena makan anai-anai. Duit pun hilang entah ke mana. So, sayang tuan-puan. Itu sepatutnya duit itu tuan-puan simpanlah di dalam bank. Buatlah satu account. Okey, buatlah satu account. Buat permulaan ini, buatlah satu account simpanan dahulu tuan-puan. Lepas tu mupok. Slowly. Okey, bukalah satu perniagaan, pergi ke SSM, registerlah, daftarkanlah perniagaan tuan-puan, boleh jadi perkongsian ataupun sendirian berhad, okey, ataupun persendirian terpulang, tapi sekurang-kurangnya register perniagaan dan juga cepat-cepat register satu akaun semasa untuk akaun tuan-puan. So, semua pendapatan tuan-puan, semua income tuan-puan daripada bisnes, semua masuk dalam akaun semasa tuan-puan. Jangan masuk dalam akaun peribadi ataupun jangan masuk kepada rumah ataupun peti kunci. Lepas tu nanti kunci hilang. So, duit pun tak dapat nak keluarkan. So, jadi sayang tuan-puan. Kerana apa tuan-puan? Bank, mereka memerlukan statement. So, kalau tuan-puan berniaga, first things first, tuan-puan kena ada satu track record, at least 6 bulan ataupun 1 tahun perniagaan tuan-puan dah beroperasi. Dan pada masa yang sama juga tuan-puan, kena ada account bank. So, account bank inilah yang boleh dijadikan bukti ataupun dijadikan sebagai satu dokumen yang valid di mana tuan-puan menerima income daripada perniagaan tuan-puan. Betul tidak? Jadi memang kebanyakan saya selalu kadang-kadang tim kami kan, kadang-kadang kita nak bantu, kita nak tolong. Macam mana dia nak apply nak beli lori, dia nak cuba nak menjalankan perniagaan, dia nak cuba nak mencari kenderaan yang sesuai untuk dia punya bisnes. Tapi sangat sayang tuan-puan apabila kebanyakan mereka ni tidak mempunyai perniagaan, tidak mempunyai registration untuk dia punya company. Inilah yang kadang-kadang menjadi sayang sangat. So, jadi pastikan tuan-puan, please register your company kalau tuan-puan jenis yang berniaga. Okey, register lah. Senang saja tuan-puan. Pergi ke SSM, pergi kepada pejabat residen. Okey, dapatkan borang dan isi dan bayarlah. I think the minimum is RM25 tak silap saya untuk mendapatkan satu membuka satu syarikat persendirian ataupun perkongsian. Sangat mudah tuan-puan. Okey. So, jangan lupa mesti ada company at least untuk tuan-puan apply dekat bank. Okey, boleh? Alright. So, yang seterusnya, yang keempat adalah SICRIS dan SITOS record. Jadi bagi sesiapa yang tidak tahu, record SICRIS dan SITOS ini juga memainkan peranan tuan-puan. Jangan tuan-puan rasa macam saya ada hutang tertunggak. Kadang-kadang dulu pernah ada plan mudah alih telefon, Digi kah, Maxis kah, Celcom kah, kadang-kadang kita terlupa nak bayar. Mungkin amountnya tak besar, tapi kadang-kadang apabila kita dah terlupa, so kadang-kadang record itu masuk ke dalam sistem SICRIS dan sistem SITOS. Bila kita submit loan bank, reject. Kenapa? Ada tunggakan. Cek tunggakan adalah tunggakan telefon yang bernilai RM49.58. Aduh, sayang tuan-puan. So, jadi remember, please jaga SICRIS dan SITOS record tuan-puan kerana perkara ini sangat memberi impact. Dalam credibility, dalam kita punya personal punya statement. So, jadi SICRIS report kadang-kadang banyak orang tak sedar tuan-puan. Sometimes daripada kad kredit,
okey, daripada PT-PTN, dan juga daripada Telekom, Wi-Fi, Unify, dan juga daripada contohnya apa yang tadi saya katakan tadi, smartphone, line telefon, Digi, Maxis, U-Mobile dan sebagainya. So jadi perkara ini nanti akan mengganggu ataupun akan mengefek, akan mendatangkan efek kepada permohonan tuan dekat bank nanti. Okey, boleh-boleh. Dan terakhir sekali tuan-puan, kena faham faktor umur. Okey, faktor umur. So sometimes untuk roadblock, biasanya untuk kita tak dapat nak submit loan bank is because of faktor umur. Kadang-kadang kalau terlalu senior, contohnya 65 tahun ke atas, kemungkinan besar bank tak dapat nak buat. Kalau yang terlalu muda pun sama juga tuan-puan. Mungkin masih di bawah jagaan ataupun mungkin masih belum masih belum mampu untuk menyara kehidupan sendiri. So biasanya bank akan reject kalau sekiranya terlalu muda ataupun terlalu mungkin berusia. So jadi ini adalah perkara-perkara yang tuan-puan kena take note. Tapi yang bagi saya tadi, yang paling penting sekali tadi, saya recap semula tuan-puan. Saya recap semula. Yang pertama tadi adalah your income statement, penyata gaji, penyata pendapatan. Ini mesti kena ada at least 6 bulan penyata pendapatan untuk tuan-puan simpan rekod, simpan baik-baik, bagus-bagus dan print out, dan juga boleh digunakan untuk submission. Yang kedua tadi tuan-puan adalah guarantor. Jangan lupa guarantor adalah penting. So pastikan nama tuan-puan bersih, rekod tuan-puan bersih, dan janganlah sesuka hati bagi pinjam nama untuk buat pinjaman orang lain ataupun terlalu baik hati, kawan, best friend, BFF nak pakai nama, tolonglah nak merayu-rayu nak pakai nama untuk dapatkan loan. Ujung-ujung nanti kalau tuan-puan masa nak beli nanti tuan-puan pula yang sangkut. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Okay, alright, guarantor. So jadi yang nombor 3 tadi adalah business. Pastikan register business. Kalau yang berbisnes mesti at least ada register enterprise ataupun sole proprietor. Okey, Senin Berhad pun boleh, mana-mana. Janji ada register dan dapatkanlah current account. Bukalah akaun semasa untuk tuan-puan simpan income tuan-puan bisnes di dalam akaun tersebut. Dan juga yang selanjutnya adalah si Chris, si Tos kena jaga. Okey, sometimes kadang-kadang orang mungkin tak notice, okey, mungkin tak perasan. Kadang-kadang kredit card, PT-PTN dan sebagainya. So, pastikan tuan-puan membayar, okey? Jangan tak membayar, alright? So, pastikan rekod itu dalam keadaan yang on track. Untuk tuan-puan update daripada semasa ke semasa, okey? Untuk mengelakkan daripada ada rekod secret dan situs yang tidak baik. Dan yang terakhir sekali adalah age, okey, ataupun faktor umur. Okey, umur yang terlalu berusia tak boleh. Kalau yang terlalu muda pun mungkin akan mendatangkan masalah. So jadi ini adalah kesemua bagi saya tuan-puan, dan bagi saya punya understanding adalah antara faktor-faktor roadblock yang mana boleh mengganggu ataupun boleh mengefek, okey, boleh mendatangkan kesan kepada proses memohon pinjaman kenderaan daripada institusi bank. Alright, so jadi saya rasa setakat ini perkongsian saya pada petang ini, semoga bermanfaat. So saya harap tuan-puan bolehlah take note dan juga jadikanlah sebagai satu guideline untuk tuan-puan meminjam pinjaman, dan juga readykanlah segala dokumen-dokumen yang berkaitan, okey, untuk tuan-puan submit dekat bank. Boleh-boleh? Alright, so pastikan. Okay, I want to do a shout out to Mr. Louis Sen. Hello Mr. Louis. Thank you so much for tuning in. Nice car interior. Thank you so much for your information. This is an Alphard. Okay, 2018 SC. Baru sampai, fresh from the oven. Baru sampai. So kalau berminat boleh PM. Okay, so jadi tuan-puan, jangan lupa, alright, don't forget to like, okay, share dan subscribe our official FB page dekat Raya Has Auto Hub. Jangan lupa untuk follow kami punya Instagram account which is dekat Raya Has, dan kami juga ada YouTube channel iaitu RK Auto Hub channel untuk tuan-puan mengikuti apakah video-video yang terkini yang kami share ataupun delivery dan sebagainya. Okey, pastikan follow. Dan juga yang paling penting sekali tuan-puan, untuk RK affiliate program kami, jangan lupa bagi sesiapa yang ingin nak menambah pendapatan, okey, yang nak nambah pocket money tak lama lagi nak raya tuan-puan. Money tak lama lagi nak raya, nak gawai, carilah pocket money extra. Satu deal 4 angka tuan-puan. Remember, satu deal 4 angka, siapa nak bagi? iSinar pun tak cukup tuan-puan. Okay, gurau-gurau. Alright, so jadi please don't forget. Alright, so follow kami punya page, like, comment, subscribe,
Okey, dan juga pastikan tuan-puan tune in to Raya Khas Auto Hub untuk mendapatkan info-info yang terkini berkenaan dengan otomotif ataupun kenderaan dan sebagainya. Okey, so jadi saya akan jumpa tuan-puan untuk FB Live yang seterusnya. Bye-bye.